Baitul Maqdis, sebuah kota yang telah berdiri lebih daripada 3,000 tahun, menjadi saksi kepada kepercayaan, peperangan dan harapan manusia sepanjang zaman. Pada zaman dahulu, ia hanyalah sebuah kota kecil yang dikenali sebagai Yebus. Kemudian, Raja Daud menaklukinya dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel. Anaknya Nabi Sulaiman membina rumah suci yang pertama, sebuah kuil agung yang menjadi pusat ibadah orang Yahudi. Namun kemuliaan itu tidak bertahan lama. Tentera Babylon datang pada tahun 556 sebelum Masehi, memusnahkan rumah suci dan membawa orang Yahudi sebagai tawanan ke Babylon. Beberapa dekad kemudian, apabila Empayar Parsi mengambil alih, orang Yahudi dibenarkan kembali dan rumah suci kedua dibina. Tetapi zaman terus berubah. Kerajaan Yunani dan Rom bergilir-gilir menguasai kota itu. Di bawah kekuasaan Rom, seorang lelaki bernama Yesus disalibkan di sana, peristiwa yang menjadi titik permulaan ajaran Kristen. Pada tahun 638 Masehi, Khalifah Umar Al-Khattab dari kerajaan Islam memasuki Baitul Maqdis dengan damai. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, Dome of the Rock pun didirikan, menjadikan kota ini sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam selepas Mekah dan Madinah. Namun begitu, kedamaian tidak kekal. Pada tahun 199, tentera salib dari Eropah menawan kota ini dan membunuh ribuan penduduk Muslim dan Yahudi. Beberapa dekad kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambilnya semula dan memperlakukan penduduknya dengan penuh belas kasihan. Kota ini kemudian diperintah oleh kerajaan Mamluk dan Empayar Uthmaniyah selama berabad-abad. Pada abad ke-20, kuasa British mengambil alih selepas kejatuhan Uthmaniyah. Pada masa inilah, ketegangan antara komuniti Yahudi dan Arab semakin meningkat. Pada tahun 1948, kisah penubuhan negara Israel, Baitul Maqdis dibahagikan. Bahagian barat dikuasai Israel, manakala bahagian timur, termasuk kota lama, berada di bawah Jordan. Namun dalam perang 6 hari pada tahun 1967, Israel menawan seluruh kota tersebut. Sejak itu, status Baitul Maqdis kekal sebagai isu paling sensitif dalam konflik Palestin-Israel. Akhirnya kota ini masih menjadi rebutan. Orang Yahudi menganggapnya sebagai ibu kota abadi mereka. Orang Islam pula melihatnya sebagai tanah suci yang harus dibebaskan. Umat Kristen pula datang dari seluruh dunia untuk melihat tempat di mana Yesus dipercayai disalib dan dibangkitkan. Ia adalah lambang iman, pertembungan dan harapan. Dan sehingga kini, kota ini masih menunggu